Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5, selamat Hari Raya. Masih dalam suasana Hari Raya, tapi kelas kita sudah bermula pada hari ini. Selama 2 minggu kamu akan mengikuti kelas PDPR mengikut jadual yang telah ditetapkan sebelum kita bercuti semula. Bercuti selama 2 minggu. Okey, untuk kelas Bahasa Melayu pada hari ini, kamu diminta merujuk kepada buku teks muka surat 92 yang bertajuk Panggung Perpaduan. Kamu baca dahulu petikan tersebut, dan kamu akan jumpa beberapa perkataan yang ditulis menggunakan warna biru dan merah. Perkataan berwarna biru dan merah itu merujuk kepada apa yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu tentang kata majmuk. Okey, kata majmuk. Okey, apa itu kata majmuk? Okey, kata majmuk merupakan dua patah perkataan atau lebih yang digabungkan. Biasanya dua patah perkataan lah. Yang akan membawa pembentukan satu kata atau satu perkataan baru. Dua perkataan yang ada maksud yang berlainan bila digabungkan menjadi satu perkataan baru. Okey, cikgu bagi contoh di situ. Yang pertama gambar bunga. Bunga, kita tahu bunga kan? Bunga dan api. Satu bunga, dua api. Bila digabungkan dua perkataan ini menjadi bunga api. Tak berkaitan lah dengan perkataan yang pertama tadi. Bunga dan api, dia jadi satu benda yang lain, satu benda baru, perkataan baru. Bunga campur api jadi bunga api. Okey, itu yang dinamakan kata majmuk. Satu lagi, saya bagi contoh. Gambar pertama itu adalah telefon. Okey, telefon. Itu telefon dulu. Kita dial secara pusing, itu telefon dulu. Kemudian bimbit. Bimbit itu adalah satu cara kita membawa barang. Kalau kita bawa barang, kita pergi ke pasar, kita gunakan bakul. Itu cara bawa itu disebut bimbit. Telefon satu benda, bimbit itu satu perbuatan. Digabungkan jadilah telefon bimbit. Kamu selalu sebut handphone. Kataan sebenarnya ialah telefon bimbit. Okay. Itu yang dinamakan kata majmuk. Okay. Dua perkataan. Apa bezanya? Beza antara kata majmuk dengan kata ganda. Mudah ya. Kata ganda ada tanda sempang. Tanda sempang ni. Kata ganda ada tanda sempang. Kecuali kata ganda separa. Contoh dia laki-laki, ada tanda sempang. Bila jadi kata ganda separa, lelaki, tak ada tanda sempang dah. Layang-layang, itu kata ganda, ada tanda sempang. Kata ganda penuh. Kata ganda separa, lelayang, dia tak ada tanda sempang. Jadi beza antara kata majmuk dan kata ganda ini, kata majmuk tidak ada tanda sempang, kata ganda ada tanda sempang. Terdapat dua jenis kata majmuk. Okey, kata majmuk boleh terdiri daripada satu kata majmuk bebas. Kalau dalam buku teks ini diterangkan, kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk membentuk satu kata baru yang ditulis secara terpisah. Okey. Dua tadi macam bunga, api. Dua perkataan digabungkan bunga api, tetapi ditulis secara terpisah. Bunga dan api terpisah. Okay. Tapi membawa satu perkataan baru. Okay. Kata majmuk bebas ni pula ada, kita boleh bahagikan kepada tiga, iaitu yang pertama kata nama, jalan raya. Okay. Kena ingat, semua perkataan yang ada perkataan raya
adalah kata majmuk bebas, ditulis berpisah, terpisah. Nah, dua perkataan. Tapi kalau kita nak bilang dari segi bilangan perkataan, kamu nak bilang, kamu tulis dah, nak bina ayat berapa perkataan dah, kata majmuk ni dikira satu. Saya berjalan di jalan raya. Saya berjalan di jalan raya. Jalan raya tu jadi satu perkataan. Okay. Guru besar. Okay. Itu adalah kata majmuk yang menunjuk, kata majmuk bebas yang menunjukkan kata nama. Okay. Yang kedua adalah kata kerja majmuk yang kata kerja majmuk bebas yang menunjukkan perbuatan atau kata kerja atau aktiviti. Tunjuk ajar. Tunjuk ajar ni mengajarlah. Okey. Yang kedua, kenal pasti. Itu adalah kata kerja. Dan yang ketiga adalah kata adjektif. Sifat bagi sesuatu. Biru laut menunjukkan warna, warna biru. Biru muda itu dipanggil biru laut. Muda remaja. Muda remaja. Orang muda menunjukkan kata adjektif, kata sifat. Okey. Seterusnya. Okey. Yang kemudian kata majmuk yang kedua adalah kata majmuk mantap. Apa itu kata majmuk mantap? Kata majmuk mantap ialah dua kata dasar yang ditulis secara bercantum. Dua perkataan tadi dicantumkan, ditulis menjadi satu perkataan yang membawa satu maksud. Ini cikgu tunjukkan satu contoh yang salah. Terpampang. Lebuh raya. Ejaan ni salah. Lebuh raya bukan kata majmuk mantap. Cikgu bagi tahu dah tadi, apabila perkataan raya, lebuh dan raya ini mesti dipisahkan, ditulis dua perkataan. Satu benda tetapi ditulis dua perkataan. Ini salah. Kita nampak di lebuh raya tu, salah lah tu. Okey. Kata majmuk mantap ini ada 15 perkataan sahaja. Ada 15 sahaja. Kalau kamu tulis, ini dia contoh dia antara bangsa. Antara bangsa. Kalau kamu tuliskan dalam dua perkataan dikira salah ejaan. Antara bangsa ini maksud dia dunia. Ini cikgu tunjukkan contoh bendera-bendera, banyak bendera di sini. Ada mesyuarat, sesuatu mesyuarat yang melibatkan negara-negara ini, dipanggil mesyuarat itu peringkat antarabangsa. Okay. Perlawanan badminton contohnya. Perlawanan badminton boleh dibuat di peringkat sekolah. Itu peringkat sekolah kita saja. Boleh dibuat peringkat negeri. Contohnya peringkat negeri Perlis. Kamu masuk pertandingan itu, peringkat negeri. Peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan ni Malaysia. Orang Perlis boleh masuk, orang Kedah boleh masuk, orang Pulau Pinang boleh masuk, orang Perak boleh masuk. Itu dipanggil peringkat kebangsaan. Kalau peringkat antarabangsa, peringkat antarabangsa ada pemain-pemain dari luar negara. Ada dari China, dari Korea, dari Jepun, dari negara-negara lain lah yang masuk pertandingan tersebut. Itu dipanggil peringkat antarabangsa. Ini yang pertama. Kata majmuk mantap yang pertama. Seterusnya beritahu. Beritahu kita tahu dah. Dia cakap sesuatu tu beritahulah. Okay. Seterusnya bumi putera. Bumi putera merujuk kepada penduduk atau kaum asal bagi sesebuah negara. Kalau di negara kita orang Melayu dipanggil bumi putera lah. Di Sabah Sarawak lagi banyak. Tu pakaian-pakaian tu menunjukkan bangsa. Ini dikenali sebagai bumi putera. Seterusnya jawatan kuasa. Dalam kelas kita pun ada jawatan kuasa. Pertama ada guru kelas, ada pembantu guru kelas, ada ketua kelas, penolong ketua kelas, setiausaha, bendahari, ketua keceriaan.
itu semua disebut jawatan kuasa. Ini jawatan kuasa bagi sesebuah syarikat. Contoh dia, dalam kelas kita pun ada jawatan kuasa. Okay. Seterusnya, kaki tangan. Kaki tangan ni pekerja bagi sesebuah di sesuatu tempat. Ini kaki tangan Sekolah Kebangsaan Seri Tunjung. Cikgu-cikgu, pembantu pengurusan murid, staf-staf yang lain, ini dipanggil kaki tangan. Kamu dalam kelas boleh panggil kaki tangan tak? Tak, itu bukan kaki tangan. Kaki tangan ni di tempat kerja. Seterusnya, kerjasama. Buat kerja sama-sama. Dia jadi satu perkataan, kerjasama. Dituliskan dalam satu perkataan. Bercantum. Matahari. Olahraga. Sukan, olahraga. Lawan lari. Lagi lompat tinggi, lompat jauh, lontar peluru, itu olahraga. Suruhjaya. Suruhjaya ni satu jawatan penting dalam sesuatu organisasi. Seseorang ketua dalam satu jawatan tu, di organisasi dia banyak jenis ketua. Ada dipanggil ketua, dipanggil pengurusi. Pesuruhjaya ni adalah salah satu jawatan penting dalam tu. Sukarela, membuat kerja secara suka, tanpa mendapat apa-apa bayaran, tak ada gaji. Ini menunjukkan gambar orang bergotong royong. Dipanggil, datanglah beramai-ramai buat kerja itu tanpa dibayar gaji, tanpa ada upah. Itu dipanggil sukarela. Suruhanjaya, badan yang terdiri daripada beberapa orang yang dilantik bagi menjalankan sesuatu tugas. Macam satu organisasi yang penting yang ditubuhkan. Satu suruhanjaya. Contoh dia, nak sesuatu pilihan raya diuruskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Itu dibagi negara kita Malaysia. Setiausaha, seorang yang dilantik bagi menjalankan tugas surat menyurat. Dalam kelas kita pun ada, dilantik seorang setiausaha. Dalam organisasi, dalam jawatan kuasa tadi ni, ada jawatan setiausaha. Dia ada pengurusi atau ketua kelas, ada timbalan pengurusi atau penolong ketua kelas. Kemudian ada setiausaha yang tugas dia berkaitan dengan buat surat dan sebagainya. Bendahari dia kutip duit. Ini setiausaha. Tanda tangan, tahulah. Tulis, digabungkan satu perkataan. Tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai seorang murid, tanggungjawab sebagai seorang guru, untuk memberi ilmu kepada murid-muridnya. Tanggungjawab kamu sebagai seorang anak terhadap ibu bapa. Tanggungjawab tugas kita, peranan kita. Warga negara. Warga negara ini adalah menunjukkan kita tu orang negara mana. Kalau di orang negara Malaysia, buktinya kita sebagai warga negara ni, yang pertama kita kena ada surat beranak. Ini surat beranak. Setiap warga negara dia perlu ada surat beranak. Selepas kamu cukup umur 12 tahun, kita akan buat kad pengenalan pula. Itu adalah bukti yang kita ini adalah warga negara bagi sesebuah negara itu. Kalau kita warga negara Malaysia, kena ada yang inilah. Kalau tak ada yang ni, kita ni dikira pendatang asing. Pendatang asing dengan izin ataupun tanpa izin. Dengan izin tu masuk kita melalui jadi pelancong ke, itu dengan izin.
Kalau masuk secara haram tidak sah, itu adalah pendatang asing tanpa izin. Kita masuk ke sesebuah negara tu boleh ditangkap sebab kita bukan warga negara. Okey. Habis. 15 kata majmuk mantap. Dia ada 15 sahaja. Kata majmuk mantap ini ada 15 sahaja. Jadi yang lain tadi kata majmuk bebas, yang dituliskan 2 perkataan banyak. Okey. Nanti kamu rujuk kepada link yang akan cikgu bagi dalam WhatsApp. Dalam tu ada soalan latihan yang kamu boleh jawab soalan tu. Ada 20 soalan, jawab, baca elok-elok, teliti. Gabungan ada kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Okey. Kalau tak faham apa-apa boleh WhatsApp ke cikgu. Boleh tanya cikgu. Okey, sekian. Baca dulu sekali lagi, petikkan dalam buku teks kamu punggung surat 92. Kemudian jawab latihan yang cikgu bagikan dalam link yang disediakan dalam WhatsApp. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.